Terima kasih pengerusi majlis, Cikgu Yusof. Cikgu ni dia penting lah. Bila cikgu bersama ni insya-Allah menunjukkan komitmen kita untuk masa depan. Yang saya hormati Datuk Ahmad Kasim. Datuk Ahmad Kasim ni dulu pengerusi disiplin. Dia dalam bab baik dia garang agak. Pengerusi disiplin parti kami. Ya, sekarang Datin Paduka Tanggi Q. Datuk Zul calon nombor 2. Ya, bagi Parlimen Pendang. Datin Sabrina, semua pimpinan, keadilan, amanah, semua anggota yang datang daripada pelbagai latar belakang dan kawasan, tapi khususnya warga Pendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya dimaklumkan ada warga Siam juga, Kap Kun Ka. Kap Kun Ka. Ya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih di atas jemputan pada malam ni. Kami pun alhamdulillah sampai juga di Pendang atas truk Ayuh Malaysia. Truk ni hanya pinjaman saudara-saudari. Pinjaman time pilihan raya, lepas habis pilihan raya kena bagi balik. Tapi begitulah lumrah kempen di mana kita nak cuba sedaya mungkin menggunakan sokongan untuk merubah dan insya-Allah dengan itu berkebajikan buat rakyat. Nama saya Nurul Izzah Anwar. Saya bertanding di Matampauh. Saya calon bagi Parlimen P44 nombor 4 ya. Kita ada 4 penjuru seperti biasa. Tun Mahathir Mohamad hantar juga calon. Dia hantar juga calon nak lawan saya kat Matampauh. Ya, tapi untuk menunjukkan saudara-saudari, ternyata kami tidaklah sebahagian daripada gerakan tersebut bersama Gerakan Tanah Air. Dalam Pakatan Harapan, jumlah ahli-ahli parlimen penting kerana kami mewakili paling ramai pimpinan politik Muslim, ahli parlimen Muslim, tapi juga kita mahu sentiasa berteraskan ajaran Islam dengan memastikan bila kita mahu membasmi kemiskinan, kita mahu memastikan rasuah itu dibanteras supaya kita sentiasa berteraskan konsep keadilan buat semua. Saya mula bertanding, Iman ada adik saya nombor 5 kan. Kami 6 adik-beradik. Iman nombor 5 dan memang kami ni kalau kali pertama saya masuk bertanding tahun 2008. Ya. Saya ketika itu dalam sebahagian daripada usaha kita nak generasi muda meneruskan perjuangan. Semasa saya berkempen bukan sahaja untuk membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada penjara. Kenapa? Kerana ketidakadilan. Saya nak maklum tadi Datuk Ahmad Kasim kata, bagaimana Datuk Seri Anwar mendapat dokongan dan inilah yang memperkukuhkan tekad, memberikan kami kekuatan. Kerana kita berjuang demi kebenaran. Datuk Halo. Okay, testing. Okay. Alright, dapat dengar balik. Alhamdulillah. Kita tak perlu mengganti pasukan teknikal. Mereka boleh melakukan tugas dengan baik. Jadi kembali kepada apa yang saya sebut tadi. Saudara-saudari, saya ni bila kita berjuang untuk kes Datuk Seri Anwar ada perbezaan yang jelas. Kenapa dah lebih 20 tahun masih lagi berdiri, masih lagi hidup, bukan saja keadilan tapi kejayaan daripada negeri ke negeri. Saya nak maklum
antara penguat utama adalah sokongan dan fatwa yang dikeluarkan oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, berteraskan konsep fatabayun dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua, saya ni bermula dengan kempen, saya pergi sampai ke International Commission of Jurists. Saya file kes di Mahkamah Pertubuhan Sedunia. Kenapa? Kerana inilah dalil nak menunjukkan bahawa kes terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan kes yang melibatkan kuasa politik, campur tangan politik, fitnah. Kalau taklah kami ni adik-beradik terus berterusan memperjuangkan keadilan. Dan tak terhenti di situ. 2008, masa ramai pimpinan keadilan bertanding, nak kata tak takut, saya takut Zazari. Saya belajar seorang jurutera. Jadi engineer patutnya. Saya ambil keputusan bertanding lembah pantai lawan Datuk Seri Shahrizad Jalil. Ketika itu Datuk Seri Shahrizad Jalil masih popular. Dia tak ada kes lembu, tak ada lagi. Masa tu tak ada lagi. Lepas tu baru Rafizi Ramli dedahkan. Tapi saya masuk kerana saya ingat satu perkara. Kami ni kempen daripada Johor, Kedah sampai Sarawak, Sabah, semua seluruh Malaysia kempen. Rakyat biasa yang keluar memberi sokongan ketika itu melawan kezaliman. Dan saya boleh tekankan atas dasar itu saya kata, saya masuk gelanggang kerana kita nak memastikan ada tawaran, ada suara dalam Dewan Rakyat yang boleh mengkritik, membina dan mengatakan kalau kerajaan, kalau mana-mana anggota kabinet itu gagal bersuara, gagal melaksanakan tugasan. Saudara-saudari mungkin nampak senarai kabinet. Nak banding dengan semasa Pakatan Harapan dulu, saudara-saudari. Menteri-menteri memang kita belajar banyak perkara. Tapi sekarang di bawah kerajaan PNBN dan kedua-duanya, pada saya tidak ada perbezaan. Bagi calon BN, calon PN ataupun dia gunakan lambang PAS kat Kedah. Tapi di Matampau mereka guna lambang Perikatan Nasional. Mereka adalah kerajaan pusat. Tapi bergaduh bila bab pilihan raya. Maka kami memang bukan mudah nak bahagi-bahagi kerusi. Tapi Alhamdulillah kita guna di bawah logo harapan. Saya masuk bertanding nak menunjukkan keberanian itu dan cara saya menghargai sokongan rakyat terbanyak. Ditakdirkan saya menang 2008 di Lembah Pantai. Dan bukan nak bagi tahu, selepas itu satu demi satu kita bongkarkan. Pemimpin ini tak boleh lari kalau kita salah guna kuasa. Mungkin satu hari kita rasa, oh kita boleh gah. Kita berada di atas. Tapi masa pandemik apa yang kita nampak? Satu hari mungkin di atas, hari kemudiannya kita tergelincir sama ada dengan pandemik atau masalah lanjutan. Jadi kuasa dan peluang untuk pegang kerajaan itu tidak kita sia-siakan. Saudara-saudari di Pulau Pinang di mana saya menjadi wakil peringkat negeri ditadbir oleh Harapan. Maka di setiap segenap lapisan masyarakat kami mampu alhamdulillah untuk memastikan setiap seorang anak yang mendaftar di Pulau Pinang diberikan wang ringgit sejurus selepas lahir. Bila anak-anak masuk universiti, kita berikan duit lagi bagi membantu ke peringkat Menara Gading bila berdaftar dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bila meninggal dunia, dapat juga wang khairat kematian. Ini adalah sebab utama kenapa kita bertanding. Pasal saya dapat laksana sebahagian sebanyak bantuan kebajikan sebegini. Daripada awal kita kata kalau tak bagi perlindungan kepada rakyat termasuk mempertingkatkan infrastruktur. Saudara-saudari, saya alhamdulillah dalam peluang yang ada dengan peruntukan yang diberikan. Kerana ahli parlimen dulu semasa di Lembah Pantai tak ada peruntukan. Sekarang kita ada peruntukan. Saudara-saudari kena tanya ahli parlimen terdahulu sebelum dibubarkan apa dia buat dengan duit
lebih 3 juta ringgit. Kami ni jelaskan maklum balas berapa sekolah dapat bantuan, berapa orang miskin dapat bakul makanan, berapa sekolah dan juga berapa tapak rumah orang yang dibangunkan. Tapi bila kita ambil mudah dan tak jelaskan, duit tersebut tidak dapat diguna pakai sepenuhnya untuk keperluan rakyat. Maka atas dasar itulah, bila saya pergi 3 hari lepas, belum hilang suara ni lah kan, saya sempat berkempen di kawasan Presiden UMNO, Bagan Datuk. Dan saya rasa jalan ke Bagan Datuk tu, Mak Oi, ya bukan sahaja gelap gelita Datuk Mak Kasim, tapi penuh dengan lubang-lubang yang membahayakan penunggang motosikal. Kita sudah tentu ada masalah sedikit sebanyak di pelbagai tempat, tetapi nak menunjukkan apa komitmen, bagaimana kita boleh nilai ahli parlimen. Inilah tiba masanya rakyat kena menyoal. Saya guna mesej ini kepada semua anggota, tak kira lah anggota PAS, anggota UMNO. Kerana di Pulau Pinang, kalau anda layak dapat bantuan, kami tak tanya, tak tanya hampa ahli UMNO ke, ahli PAS, kita tolak permohonan. Saya boleh cakap ni, Datuk Mak Kasim, pasal calon UMNO kat Matampoh, dia ada hotel. Sebelah hotel dia, siapa yang buat perparitan supaya tak banjir? Sayalah orangnya. Kan, nak bagi tahu sampai ke tahap itu. Pasal apa? Kita fikir orang kampung macam mana nak elakkan daripada kebanjiran. Alhamdulillah, banjir paling besar dekat Matampoh 2017. Maka kita kena pasti hotspot tertentu. Inilah masanya saya nak minta orang Pendang menanyakan. Nanti Datuk Zul ditakdirkan menang, Alhamdulillah, kita pun boleh asak dia dengan soalan. Itulah hak kita sebagai pengundi. Kita nak pertama tumpukan berapa orang miskin yang dapat dibantu. Kita nak pastikan anak-anak yang perlu ke sekolah, berapa sekolah yang boleh berfungsi, ada infrastruktur yang cukup. Itu tugas rakyat pilih kepada pemimpin. Bukan nak ajak bergaduh dengan siapa-siapa, sahabat saya. Saya nampak kat Kedah ni banyak gaduh. Kedah ni. Nak bergaduh-bergaduh tu okeylah kat TikTok kan. Tapi akhirnya kita kena pastikan tanggungjawab kita dijaga. Nombor 2, isu banjir. Kenapa saya sebut? Bukan sahaja Pulau Pinang. Semua terpaksa hadapi. Alhamdulillah di Matampoh, bila kita mulakan gerakan, kita bercakap bukan sahaja bekerjasama dengan pihak JPS, dengan pihak Nahrim. Tapi bukan pergi sekarang, saudara-saudari. Saya pergi Datuk. Tahun lepas, 2 tahun lepas, cari jalan, betulkan pam, Parit Mak Sulong, supaya Mengkuang Titi tak banjir. Jadi saya nak bagi tahu perkara ini ambil masa. Dan ini bermaksud isu iklim yang ekstrim, banjir, cuaca yang sangat panas tanpa perlindungan pokok sama ada hutan asli. Ini wajib jadi isu pilihan raya. Kita kena wajib tekankan kerana bukan soal ini nasib. Sudah tentu ada cabaran yang kita hadapi. Qada dan kadar, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa usaha kita dalam menangani? Dan kalau dah dalam 3 bulan, 3 kali dah berlaku banjir kat Kedah. Ya, ini satu masalah. Setakat Jun tahun ni 28 juta ringgit hangus akibat banjir di negeri Kedah. Yang saya nak bangkitkan kat sini, bila kita bercakap tentang masa ke depan, apa yang boleh dilakukan oleh Pakatan Harapan? Pakatan Harapan sekarang di negeri Selangor yang kita juga takbir, kita adakan deklarasi ya, perlu ada darurat kecemasan banjir. Dan kita kata jangan buat pilihan raya, jangan buat pilihan raya masa musim tengkujuh. Bukan kita kata tak mau hadapi pilihan raya, tunggulah Sat. Sabarlah Sat. Bila dah habis Jabatan Meteorologi Malaysia kata tak ada banjir, hang buatlah. Tapi gara-gara kerana kuasa, kenapa UMNO dan juga PN dua-dua keluarkan calon? Kuasa saudara-saudari.
Mereka selalu kata kita nak segala-galanya. Saya katakan kita banyak berfikir nak utamakan isu rakyat. Saya masuk politik pun untuk memastikan kita boleh bawa dan selesaikan kalau bukan 100% usaha fastabiqul khairat. Berlumba-lumba ni nak buat kebaikan. Jadi pada saya marah bila tidak diambil serius oleh pimpinan lain kerana kerja masih banyak perlu dibuat. Di negeri Kedah, saya kadang-kadang rasa iri hati. Kenapa? Kedah ni jelapang padi. Kami ni dekat Pulau Pinang hanya 5,700, tak ramai sangat, pesawah padi. Nak banding dengan Kedah. Tapi kerajaan negeri dahulukan terus RM500 cash pada setiap seorang. Nak tunjukkan bagaimana kita hargai. Kami juga merupakan negeri pertama. Tahun demi tahun, kecuali pandemik, kita buat festival padi antarabangsa bertempat kat Matampoh. Berapa orang mai tahun ni? 40,000 pengunjung mai untuk merancakkan ya tourism, eko-pelancongan. Nak kata kita boleh buat. Tak payah nak fikir pasal rare earth. Hang paling labok silap ke rare earth, hilang berjuta ni. Tak payah dok fikirlah pelaburan yang tak masuk akal. Buat benda mudah, bantu pesawah, bantu petani, bantu penternak. Penternak sama juga. Kami buat pertandingan bakar terbaik kambing. Biri-biri kat Matampoh. 2 minggu lepas, siapa menang? Coro Tokun lah. Coro Tokun kampung saya nombor 1, nombor 2, Orang Jitra. Orang Jitra dapat hadiah besar di Matampoh. Tapi semua ini nak maklumkan, kita kena ada satu agenda. Apa sebenarnya kita nak buat dengan masyarakat? Masa zaman dah berubah. Dulu orang kata UMNO BN je boleh perintah. Apa pula? Kebanyakan pemimpin UMNO semua dah kena dakwa kat mahkamah. Nak perintah macam mana? Semua dah berlama kena dakwa, kena masuk penjara. Kita tak bolehlah pilih pemimpin yang jelas. Salah begitu. Salah guna rakyat, salah guna duit, salah guna semua. Saya ni dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC. Sebelum Parlimen bubar. Saya tahu semua projek. Tak boleh lari. Saya tahu projek mana Presiden UMNO kacau. Kita ada bukti. Satu demi satu kita akan audit. Termasuk peringkat kerajaan negeri. Yang kita mahu apa? Bila ada keberanian untuk mana-mana saja bukan peringkat PAC, kita bertanya apa pemimpin kita duk buat. Saya dengar di sini kelengkapan di negeri Pendang, di kawasan Pendang, negeri Kedah ni, kelengkapan infrastruktur untuk rumah-rumah pun bukan semuanya lengkap. Jadi cabaran bagi mana-mana wakil rakyat. Datuk Zul dah menang, dia kerja banyak. Kerja banyak. Semua duk ingat YB ni glamour. Tak ada Kalau betul nak ikut kerja, kita buat fardu kifayah. Mana ada glamour? Nak pengsan dah. Ya, kita duk fikir macam mana jalan. Saya mula jadi ahli parlimen, saudara-saudari, kat lembah pantai, tak ada 1 sen pun peruntukan. Tak ada 1 sen saya guna semua duit gaji saya. Saya buka pejabat, saya bagi tuition untuk anak-anak yang gagal dalam peperiksaan. Walaupun tak ramai, saya teruskan. Ya, sampai hari ini program itu terus walaupun saya pindah Matampoh. Dan saya pastikan kita kena cari jalan bagi merencakkan ekonomi tempatan. Jangan nak fikir projek besar, fikir projek kecil ni. Peniaga macam mana? Dapat jual tak barang? Bagi tapak tak? Kat Matampoh sama Gagah punya ramai orang Kedah mai berniaga. Ramai yang UMNO jugalah kan. Saya jumpa tu saya senyum, dia tak senyum balik. Tak apalah. Tapi dia berniaga tempat saya. Nak bagi tahu ni macam mana kami bagi ruang. Orang Kedah ada. Orang Perlis tak ramai sangat. Kedah dengan Kepala Batas. Mai berniaga. Kita bagi ruang. Kita jaga. Dan yang jaga ni adalah Majlis Pengurusan Komuniti Kampung. Orang kampung sendiri. Dok buat anjur dan sebagainya.
Ini sebahagian daripada latih tubi sistem kenegaraan. Ahli parlimen tak ambil pun 1 sen. Tapi pengalaman tersebut mengajar saya. Bila kita nak ke depan dalam Pakatan Harapan ni ada beberapa agenda utama peringkat Kedah. Sudah tentu pada saya Kedah ni kita kena cari jalan, memang ada ura-ura nak buat apa? 5 kali kan hasil dalam masa 2 tahun. Ya. Tapi mahu tidak mahu jangan duk bergantung kepada 1-2 agensi saja. Duk paksa petani untuk beli barang yang sama. Lepas tu tak boleh pilih, tak ada variety. Kemudian isu benih. Kerana kami pun kadang-kadang terpaksa terima benih 297 yang kadang-kadang ada bakteria tu. Ya, kita nak benih bukan saja 315 tapi banyak lagi benih. Ini tanggungjawab yang harus kita ambil kerana kita mahu perkasakan kesekuriti makanan. Saya mulakan masa kita fikir ni, kita tak mahu makanan ni kan, kita bergantung kepada import. Berapa puluh bilion terpaksa kita bergantung pada import. Bila ada peperangan Rusia dan Ukraine, takkan nak salahkan semua negara luar. Dedak naik. Kita patutnya punyai kerajaan yang daripada awal fikir macam mana nak pastikan kita kurang kebergantungan. Sama juga dengan sektor ayam. Kami sebenarnya buat kerja rumah nak pastikan sektor ayam ni antara sektor kami dapati yang paling berjaya kat Malaysia. Penting saudara-saudari tahu pasal kita kalahkan sampai Indonesia pun. Kita kalahkan Singapura pun. Kita ni top ayam. Tapi bawah PN dengan BN boleh terjerumus. Boleh kita lemah sampai hilang peluang produktiviti. Maka di peringkat negeri banyak krisis. Saya paling sedih pasal bab alam sekitar. Bab iklim ekstrim. Pasal Pulau Pinang bergantung kepada Sungai Muda, saudara-saudari. Kita bergantung pada Sungai Muda. Di kawasan saya ada empangan mengkuang. Tapi empangan mengkuang tak cukuplah nak bagi ayak. Kalau ayak daripada Sungai Muda dah kering, dah kotor. Jadi sekarang ni saya nampak Timbalan Menteri dan perwakilan daripada Pendang tidak punyai kepedulian. Saya minta peluang satu ya. Datuk Zul bagi menang, kita minta satu penggal. Saudara-saudari dah rasa pelbagai kerajaan. Tak ada masalah. Kami pun tak ada masalah. Bagi peluang lihat sendiri. Di negeri Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan ni, banyak yang kita nak kongsi bersama juga di peringkat negeri Kedah. Jangan jadikan kita ni apa nak kata, terlalu taksub. Jangan macam tu. Pasal yang pas sekarang pun pada saya lah, perasaan saya bukan pas dulu. Saya nampak terlalu banyak perkara yang menanam kebencian semua. Tak. Sekarang ni kita nak minta orang Pendang, simple. Apa yang kita buat, kita jayakan peringkat Pulau Pinang, kita nak laksana di sini. Ya, peluang pendidikan untuk sektor TVET. Memang ramai tak minat. Nak ambil SPM, ramai rasa lepas pandemik mungkin tak minat. Tak apa, kita bagi peluang latih tubi, mudah ambil kursus TVET supaya dapat kerja yang lebih tinggi gaji banding dengan mak ayah sebelum ini. Ini penting. Dalam 5 tahun, kalau tak jaga, macam mana industri tempatan dapat digiatkan? Saudara-saudari, saya ni paling sedih bila nampak pemimpin terlalu mendabik dada. Kadang-kala apa yang dapat dinikmati oleh pemimpin atasan tidak sama. Kita hidup antara 2 darjat. Pemimpin di peringkat B40 banding dengan mereka di kalangan masyarakat hadapi terlalu banyak cabaran. Saya boleh sebut kerana di Matampau kita juga adakan kajian bagi keluarga B40. Ya? Keluarga B40 nak tengok apa keperluan satu keluarga B40. Saya kata ini kerana kadang-kala bukan soal hanya gaji. Tengok kan, kita gaji apa yang kita dapat simpan. Kedua adalah apakah bentuk atau skim insurans kesihatan yang dapat kita nikmati kalau kita sakit. Banyak keluarga bila dah dapat
diberikan ada sakit jantung ataupun kencing manis ataupun kanser. Saya baru melawat tadi. Bila kanser, mereka tak ada insurans kesihatan. Bila tak ada insurans kesihatan, keseluruhan simpanan ni dia terpaksa guna nak bayar untuk pembedahan ataupun kemoterapi. Jadi apa ke dana terus? Dan apakah PN tawarkan, saudara-saudari? Kami bawah harapan, kami bagi MySalam. MySalam tu maksud P Hospital, kerajaan bagi bayaran sebahagiannya untuk keperluan kita. Pakatan Harapan yang buat. Mereka teruskan, tapi bawah PN punyalah terdesak, termasuk pimpinan PAS. Maaf nak kata. Punya terdesak sampai kata boleh keluarkan caruman dan simpanan KWSP. Berapa ramai majoriti Bumi Putra yang sekarang tinggal 10,000 je dalam simpanan. Berapa ramai yang akan menua jadi bankrupt, saudara-saudari. Kita bukan kata tak boleh keluarkan duit simpanan, boleh. Tapi kerajaan perlu terlebih dahulu keluarkan dana untuk bantu kita. Kalau nak guna duit rakyat, sebagaimana oleh kerajaan dulu. Berapa dia guna duit KWSP? 144 bilion ringgit. Semua duit rakyat untuk bantu ekonomi kita semakin baik. Jadi saya tak mahu kita kembali ke era tersebut. Yang saya mahu, kita ni cari jalan. Kalau terpaksa berhutang, saudara-saudari, banyak negara maju mereka berhutang. Apa guna hutang tersebut? Kalau untuk bayar 1MDB tak boleh lah kan? Hutang tu hangui lah. Tapi kalau kita berhutang nak bina sekolah, berhutang bina hospital, berhutang bantu perniagaan kecil-kecilan, buka gerai, buka semua, sudah tentu hutang itu membantu kita dan insya-Allah bila ekonomi semakin baik, kita boleh tampung dan bayar semula. Tapi kita kena faham keutamaan kerajaan. Maka insya-Allah peringkat Pakatan Harapan bagi kerusi-kerusi yang kita tandingi, kita nak sebanyak mungkin tolonglah bagi peluang kepada Datuk Zul. Saya datang ni kerana saya rasa di Pendang ni sangat penting. Antara tapak awal kita lihat menjadikan kekuatan PAS satu ketika dahulu. Tapi bila setelah terbukti gagal menjalankan tanggungjawab, saudara-saudari, istimewa sangat kita kena beralih dan kita bagi peluang kepada Parti Keadilan Rakyat. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Saya minta tolonglah kali ini. Yang kita boleh bagi apa? Tawaran nak jadi calon. Itu kita boleh buat. Jadi wakil rakyat, pergi parlimen, kita desak sikit kena macam tu. InsyaAllah diberikan rezeki, kita menang peringkat pusat. Dan bila kita menang, Datuk Seri Anwar memang pilihan harapan untuk Perdana Menteri. Kita minta 5 tahun. Kita bukan macam BN lah. BN dah perintah 61 tahun sebelum kalah tu. Apa ada pun. Memang kita nampak. Tapi akhirnya pada saya, kadang-kadang bila dah lama memerintah, dia lupa akan tanggungjawab dia. Yang kita nak sekarang adalah keutamaan kepada rakyat, pembasmian kemiskinan, pendidikan dengan TVET tu, dan pada saya lah secara peribadi, isu iklim, cabaran iklim. Kerana saya tak boleh lah, saya sendiri memang sempat lihat apa yang berlaku di Gunung Iboi, di Yan, tu baru beberapa tempat je, ni belum kita tengok. Di Shah Alam, di Johor, kita nak jadikan satu semangat bahawa bila kita pegang jawatan, kita nak laksanakan tugasan bagi memastikan kehidupan rakyat itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Baik, setakat itu daripada saya. Mungkin kita boleh bertemu di lain kali. Jangan lupa calon kita nombor 2 Datuk Zul, dan jangan lupa juga anda ni, kita semua ni laksanakan fardu kifayah kita untuk melakukan kebaikan, dan kita kena pastikan apa yang kita buat memberi jaminan yang lebih baik untuk masa depan. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Maklumlah, dia tak bagi makan pun dia suruh main berucap segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kelemahan dapatlah kita maafkan,
saya ucap terima kasih pada warga Pendang yang main malam ni. Kalau datang ke Matampau, jangan lupalah bertanya khabar dan insya-Allah kita sama-sama perkukuhkan bukan sahaja persahabatan, tapi komitmen kita untuk menjaga pesawah, petani, penternak dan security makanan kita supaya satu hari nanti kita boleh bersaing dan menjadi lebih baik daripada negeri Thailand, khusus dalam bidang-bidang agriculture dan pertanian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak dengar, tak kuat sangat. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.